kalau diminta berbalah bahagi tersebut seolah-olah membantah keinginan rakyat, saya rasa itu adalah satu pemikiran dangkal yang penuh rendah diri. Dan selepas dia menghadap ke bawah duri tuanku, semestinya kita tidak ada Perdana Menteri. Maka kita berbalik kepada perkara 43. Di mana seperti yang selalu kita bincang, Yang di-Pertuan Agong akan melalui proses untuk menentukan nak lantik Perdana Menteri baru ataupun nak ada pilihan raya. Dan jika mana-mana satu ini gagal, mungkin beliau diisytihar pada masa itu. Darurat politik satu perkara yang lain. Tapi perkara itu telah tidak dilakukan pada masa itu dan tidak berpeluang dilakukan. Sebab diarahkan ahli pembangkang untuk tidak setuju undi berbelah bagi. Now, kalau perkara itu berlaku dan kerajaan tidak ada, andai kata Yang di-Pertuan Agong memilih untuk mengambil kerajaan baru. Sekiranya kerajaan baru itu dipimpin oleh Anwar Ibrahim ataupun jika pihak-pihak lain, dengan adanya kerajaan, kita masih ada lagi 1 bulan untuk bentangkan belanjawan di bawah perkara 102, iaitu untuk menampilkan apakah perbelanjaan untuk 3 bulan yang akan datang, apakah kos-kos melanggar COVID membendung COVID, dan frontliners dan bantuan-bantuan penting kepada petani dan pesawah dan musim tengkujuh. Perkara itu boleh dibuat. Dan di bawah peruntukan perundangan, perkara 102 perlembagaan dan peraturan 68 dan 68 capital A peraturan mesyuarat mengatakan untuk perkara 102 tidak ada bahas. Satu belanjawan yang perlu secara terdesak kerana tidak ada belanjawan penuh, tidak perlu bahas. Pindaan dibuat dengan cukup ringkas jika ada pindaan kepada jadual. Tapi perkara itu boleh dibuat. Tapi seandainya lah disebabkan kita perlu melalui jawatan kuasa dan undi akan diadakan bacaan ketiga pada 17 Disember, pada masa itu baru dah ditolak, maka ada 13 hari untuk mana-mana kerajaan melakukan perkara itu. Adakah itu adil? Adakah itu bersifat nasionalisme? Itu persoalannya. Sebab dari segi perundangan, sebuah kerajaan yang membentang belanjawan, dia akan membentangkan belanjawan sebab dia percaya bahawa belanjawan itu adalah terbaik. Dan mana-mana pihak yang membantah belanjawan itu akan membantah sebab dia percaya itu tidak terbaik untuk negara. Jadi isu tentang apa anggapan rakyat kalau diminta berbalah bahagi tersebut seolah-olah membantah keinginan rakyat, saya rasa itu adalah satu pemikiran dangkal yang penuh rendah diri. Sebab apabila Tengku Zafrul membangkitkan isu bahawa jika belanjawan ditolak maka penjawat awam tidak dibayar gaji, perkara itu sebenarnya sebelum dia buat pengumuman kita sentuh pada 12 November. Kita dah bagi cadangan boleh dibuat melalui perkara 102. Jadi untuk ketua pembangkang mengatakan tidak hendak rakyat khawatir dan gelisah seolah-olah tidak akan ada gaji dibayar, perkara itu telah dijelaskan oleh para penganalisis dan juga para akademik yang lain dan para pengamal undang-undang. Jadi kalau misal kata you mengatakan bahawa khawatir salah faham rakyat, adakah dikatakan awak sendiri tidak yakin dengan peruntukan 102 sebagai pembangkang? Bukankah itu cadangan? Di situlah bagi saya antara perkara yang menjadikan kegagalan pihak pembangkang menyokong permintaan Pokok Sena Mahfuz Omar untuk adakan undi belah bahagi adalah satu kesilapan yang besar.